Hakata tu dia famous dengan satu istilah yang dipanggil sebagai Hakata Bijin. Bijin ni istilah kepada perempuan cantik lah. Perempuan cantik kita panggil dia sebagai Bijin. Bukan biji-bijiran tapi Bijin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya, which is dalam video kali ni saya nak kongsikan pengalaman mengorat awek Jepun. Jangan main-main oh. Dekat Jepun dulu saya pernah mengorat awek Jepun. Masa tu saya baru berpindah ke Fukuoka dari Tokyo lah. Tapi sebelum tu masa belajar bahasa Jepun memang ada cikgu-cikgu Jepun, cikgu-cikgu bahasa Jepun yang mengajar cara untuk mengorat awek Jepun. Sebagai contoh, bila kita dekat stesen kereta api ke, dekat stesen bas ke, kita tanya awek Jepun tu, kita tak tanya, kita just bagi tahu dekat dia, tengok muka dia, senyum dan cakap, "Tenki desu ne." Tenki, Tenki. Tenki desu ne. Maksudnya, cantiknya cuaca hari ni. Itu macam kita cakap ayat untuk kita mulakan percakapan lah. Jadi dia pun akan jawab balik, tenki desu ne. Dia pun macam sama, dia akan jawab dan kita boleh lah perkenalkan diri dan sebagainya. Ataupun kita pun boleh tanya macam, "Sumimasen, ima nanji desu ka?" Maaf, boleh saya tanya sekarang pukul berapa? Walaupun obviously dekat tangan kita ada jam, tapi orang tahu itu adalah ayat untuk masuk line. Jadi lepas saya pindah dari Tokyo ke Fukuoka, Fukuoka ni dia dikenali dengan bandar yang mempunyai negeri yang mempunyai perempuan-perempuan cantik. Macam dia punya bandar utama Hakata dekat Fukuoka tu. Hakata tu dia famous dengan satu istilah yang dipanggil sebagai Hakata Bijin. Bijin ni istilah kepada perempuan cantik lah. Perempuan cantik kita panggil dia sebagai Bijin. Bukan biji-bijiran tapi Bijin. B-I-J-I-N. So anda boleh hafal perkataan tu untuk video kali ni, okay? So, kalau anda pergi dekat Jepun, anda boleh tanya dia, where I can find Bijin. Something like that lah. And to be honest dengan anda, sebab saya duduk dekat Tokyo dan saya pun pergi duduk dekat Fukuoka, saya banyak melancong dekat Osaka. Memang setiap negeri ni dia mempunyai, kita cakap, pattern yang berlainan lah, muka-muka yang berlainan. Macam dekat Tokyo, muka dia memang kita cakap penuh dengan makeup. Makeup dia cantik lah, tak adalah teruk sangat. Tapi kalau kita pergi dekat Osaka, dia macam over sikit. Dan kalau dekat Fukuoka ni, dia lebih kepada natural beauty. Dia still makeup tapi makeup jenis apa? Kalau wife saya, dia bagi tahu macam nude punya makeup, NUDE punya makeup tu. So memang dekat Fukuoka kita boleh jumpa ramai orang yang cantik tapi tak nampak macam makeup sangat lah. Istilah dia supping, S-U-P-P-I-N, supping kan, supping sang, orang yang tak bermakeup lah istilah dia. Tapi of course dia ada makeup juga, cuma sikit sangat lah. So dekat Fukuoka ni memang famous dengan perempuan-perempuan cantik, dan itulah yang dijadikan topik perbualan masa mula-mula saya sampai dekat Fukuoka oleh senior saya. And bila saya duduk dekat Fukuoka ni, saya hitori gurashi, saya duduk seorang diri. Hujung minggu kalau komuniti Malaysia Fukuoka tak panggil saya main futsal, saya tak ada benda nak buat, sebab kawan-kawan Melayu memang tak ada, yang lain just ada komuniti tu sahaja. So and komuniti tu dari rumah saya agak jauh. Saya memang seorang sebatang kara dekat situ. Walaupun saya berhampiran dengan Kyushu Daigaku ataupun University Kyushu ni antara university top 10, dan ramai orang Malaysia dekat situ. Orang Malaysia memang hebat-hebat guys. So saya duduk situ sebatang kara, and bila saya macam boring hari Sabtu ataupun Ahad, saya boring, selain dari pergi beli pakaian, masa tu saya kurus, so saya suka juga pakai baju-baju yang kacak-kacak macho. Saya memang suka masa tu pergi bandel-bandel dekat Jepun. Baju dia memang lawa guys, walaupun bandel kualiti memang tip top gila lah. So selain dari pergi bandel tu, saya akan pergi dekat taman. Dekat Fukuoka ni ada satu taman, ada satu area yang kita panggil sebagai Tenjin. Tenjin ni kita consider sebagai bandar, kalau KL kita panggil sebagai pavilion lah. So kita pergi dekat Tenjin tu, ada satu taman. And menarik dekat Jepun ni, saya tak pasti dekat tempat lain macam mana, tapi dekat taman Tenjin tu
memang setiap minggu pada hari Sabtu akan ada event. Event dia ni bukanlah umat seri, bukanlah kita cakap festival, tak. Dia macam dia panggil sekolah A untuk buat persembahan, lepas tu sekolah B untuk buat persembahan. Adalah selalu ada event, tarian ke, main drum ke, apa tak kisahlah, pancaragam ke apa, tapi memang ada dekat sana. So saya pergi dekat sana, saya pun intai perempuan yang saya rasa macam cantik sikit, and saya pun jumpa. Bila saya jumpa tu, saya ni jenis semi introvert. Saya tak adalah extrovert, saya tak adalah juga introvert. Saya okey je nak jumpa orang, tapi sebolehnya tak nak jumpa. So even kalau dekat Mona Lisa tu, kalaulah saya bukan pakai topi seorang salesman, maksudnya saya tak nak menjual ketika tu, kalau customer datang belah kanan, saya akan lari belah kiri. Kalau dia datang belah kiri, saya akan lari belah kanan. Saya tak berapa minat lah jumpa dengan orang. Tapi kalau saya pakai topi salesman, maksudnya saya nak jual laptop ketika tu, memang customer dekat ujung sana pun saya pergi kejar, tangkap dia. Dan sebagai seorang yang semi-introvert ni, nak tegur orang memang menakutkan. Memang satu benda yang kita kata menakutkan lah. Lagi-lagi dengan niat nak mengorat ketika tu kan. So, saya pun cabar diri saya. Lama. Masa tu dekat setengah jam saya fikir nak kita tegur ke tak nak. Perempuan tu memang seorang diri lah. Nama dia pun saya dah lupa. Lama sangat lah cerita ni kan. So, pergi jumpa dia. Saya pun tunjuk dekat dia. Sumimasen. Macam mana nak pergi dekat sini? Koko wa doko desu ka? Kan? Saya tunjuk dekat saya punya smartphone satu tempat tu. Kononnya saya punya dalam fikiran masa tu, saya punya strategi, saya tunjuk satu tempat tu, saya tanya dia kat mana tempat ni, and saya nak minta dia tunjukkan jalan kepada saya. So saya pergi dekat dia, saya jumpa dia, sumaseng, boleh tempat ni dekat mana Koko wa doko desu ka? Dia pun cakap lah dekat sini. Saya pun Choto go anai isasete itadakimasu ka. So saya minta dia tolong bawa saya ke tempat tu lah. Jadi sepanjang perjalanan, sebab orang Jepun ni bagus, orang Jepun ni ada orang, saya baca komen, orang kata orang Jepun ni sombong. Bagi saya tak semualah sebenarnya. Kalau kita jumpa dengan orang yang betul, insya-Allah okey je. Sama je kat Malaysia pun sama juga. Orang tegur, kadang-kadang orang tak kenal kita, dia pun judge kita, dia kata kita sombong kan. And dia bawa saya pergi jalan-jalan. So sepanjang tu kita borak lah. And masa tu kan yang lucu sikit, tempat yang saya nak pergi ni adalah kelas bahasa Jepun. Kelas bahasa Jepun, and saya tanya dia dalam bahasa Jepun, saya sembang dengan dia bahasa Jepun, everything bahasa Jepun. Dia pun macam sampai dekat sana, dia pun tanya satu soalan. Masa tu saya perkenalkan diri sebagai Wan lah. Jadi orang panggil saya Wan Sang. Wan, W-A-N, Wan Sang. Kan dia bila Jepun ni, dia suka tambah san, tambah chang, tambah kun, tambah sama dekat belakang kan. Asraf Chang, Asraf Kung, Asraf sama kan. So dia pun panggil saya Wan Sang. Betul ke perlukan kelas bahasa Jepun ni? Sebab saya dah boleh bercakap bahasa Jepun dengan lancar kan. Saya pun kata perlukan lagi. Cuma boleh tak saya nak dapatkan line ID? Kalau dekat Jepun dia orang tak guna WhatsApp, dia orang tak guna KakaoTalk. Kalau dekat Korea mereka guna KakaoTalk, tapi dekat Jepun mereka banyak guna Line, Line. So saya minta ID Line. Lepas tu bila dah settle semua, dah masuk kelas dan sebagainya, saya balik rumah, saya pun hantar message lah, cakap macam, tadi terima kasih sebab sebab guide saya pergi dekat kelas. Kelas pun okey semua kan. So malam tu borak-borak sikit, ikut Line. Lepas tu esok saya message dia dah tak reply. So macam friendzone kan. Bukan friendzone lah, tapi orang dah ignore lah masa tu. And saya message lagi, saya kacik sikit, saya message lagi, ajak dia lepak-lepak minum kedai kopi kan. Dia tak reply juga. Dia sedih sikit lah, dia tak reply. But then after 1 week, dia pun reply message. Dia bagi tahu, minta maaf sebab lambat reply dan sebagainya, bla 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 bla. Then end up kami pergi makan di kedai sashimi dekat Fukuoka tu. And that was the last time lah kot. Itu kali terakhir saya jumpa dan makan dengan dia. After that memang dia tak reply langsung dah Line semua. Maybe dia reply and jumpa saya makan sashimi tu, dia rasa bersalah lah kot. Saya pun tak pasti kenapa. But lepas makan
makan je sashimi tu, balik tu pun saya dah macam reply cakap kyo tanoshikatta desu, macam hari ni happynya kan, something like that. Dia pun dah tak reply. Biasa orang Jepun dia akan reply tau. So itu pengalaman saya mengorat dekat Jepun. Satu pengalaman yang best, and memang masa mengorat tu tak adalah fikir macam nak kahwin dengan orang Jepun, tak ada pun. Saya just dalam kepala saya masa tu, yang pertama saya nak cabar diri saya untuk tegur orang Jepun, yang kedua stranger lah maksudnya, yang kedua adalah untuk cari kawan lah, cari kawan. Tapi tak ada, memang tak ada sampai fikir nak kahwin ke bagai, memang tak ada lah masa tu. Kita pun fikir actually perbezaan budaya memang sesuatu betul-betul sesuatu yang anda patut fikir secara serius bila mana anda nak kahwin dengan orang yang berbeza budaya lah. Benda tu sangat-sangat kita kata kritikal. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like dan jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.